لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Salah. Salah 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Masalah yang ke-10, syurga emas dan perak. Sesungguhnya telah dikatakan di dalam masalah 5 dahulu bahawasanya syurga itu nama yang umum, Al-Jannah, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa dan seterusnya lah. Semua negeri yang berisi di dalamnya nikmat yang besar-besar dan bermacam kesukaan, kegembiraan ada di dalamnya. Di negeri akhirat itu bernama syurga, bahasa Melayu lah. Arab panggil Al-Jannah. Dan di dalam syurga yang besar itu berapa banyak syurga pula menurut iktibar sifatnya pula. Setengah daripada syurga yang berisi dalamnya alat kelengkapan daripada perak, dan setengah daripada berisi alat kelengkapan emas. Ya, emas pun emas sana, bukan emas sini. Perak pun perak sana, bukan perak sini. Yang semuanya adalah merupakan nikmat yang hebat. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abdullah ibn Qais an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati jannatain min fiddatin aniyatuhuma wa ma fiha wa jannatain min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaum wa baina an yanzuru ila rabbihim ila rida'il kibriyai ala wajhi fi jannati adn. Wa biha al-isnad وبهذا الإسناد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة لخيمة من درة مجوفة أرضها 60 ميلا في كل زاوية وفي كل زاوية منها أهل وما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. حسن صحيح. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, dipanggil orang akan dia dengan gelaran Abu Musa Al-Asy'ari. Itu nama batang tubuhnya adalah Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais itulah Abu Hasan Al-Asy'ari. Iaitulah datuk nenek bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini Abu Musa Al-Asy'ari. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dalam syurga itu 2 syurga daripada perak. Mana syurga dalam syurga juga. Dan berjana keduanya syurga itu daripada kelengkapannya semuanya daripada perak. Dan kedua syurga yang lain pula segala benjana bekas-bekasan dalam alat-alat dia adalah daripada kelengkapan daripada semuanya pada emas. Tiadalah pernah dipandang mata segala perhiasan tu. Jadi perhiasan di sana namanya samalah, emas perak, tapi tak pernah tengok punya emas, tak pernah dilihat oleh perak hebatan itu. Dan tiada pernah dilihat sepertinya
Mana di dunia ni semuanya itu penantin, apa tu, pengantin Tuhan, penantian Tuhan, balas orang yang taat kepadanya. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, dan tiada antara satu kaum yang di dalam syurga itu dan antaranya memandang mereka itu kepada Tuhannya, melainkan selendang kibriya, selendang kebesaran atas zatnya di dalam syurga yang bernama Jannatul Adn. Batajali, Tuhan buka, melihat dengan cara yang layak dan kebesaran Tuhan yang tidak ada sedikit pun persamaan. Tetap dasar di laisa kamitsli syai'. Masalah 11, memandang, melihat Allah Ta'ala di dalam syurga apa dindingnya. Sesungguhnya telah berkata ulama, adalah yang mendindingkan manusia itu daripada memandang Tuhan ialah dua perkara. Pertamanya ajsamul zulmaniyah, yang keduanya ialah ridaul kibriya. Ajsam mana tubuh kasar kita yang penuh dengan kegelapan, zulmaniyah. Yang kedua pula di Tuhan dipanggil ridaul kibriya, kebesaran Tuhan dan kehaibatan Tuhan. Kerana adalah ajsam itu dua macam. Pertama dipanggil ajsam zulmaniyah, kedua ajsam nuraniyah, jisim yang dibangsakan kepada zulmah, gelap, dan satu lagi nur. Ya, dua jisim. Sebagaimana tadi. Maka ajsam zulmaniyah itu daripada tanah, air, api, angin. Tubuh jasad kita yang luar ni, itulah asal ni. Jadi berhimpun daripada asal tanah dalam kandungan air, kandungan api, angin, semua ada. Maka ialah yang mendinding daripada melihat Tuhan. Ya, maka apabila telah dihilangkan Allah Ta'ala daripada ajsam zulmaniyah, maka jadilah pula ajsam nuraniyah sebagai malaikat. Dengan itu dapat melihat akan Allah. Sebab di sana Tuhan hapuskan unsur itu. Sebab di dunia orang bila ditajalikan penumpuan kepada ajsam zulmiyah dipadamkan. Itu dia kata farriq qalbak minal aghyar. Kosongkan, mana bersihkan kalbu kamu daripada aghyar. Ini unsur ajsam zulmaniyah. Bau yang melak bil ma'arif, dipenuhkan dengan ma'rifat. Ya, sebab bentuk unsur nur dia tak sesuai dengan unsur yang rendah. Hanya adalah satu lagi dinding, iaitulah ridail kibriya, dinding kebesaran Tuhan dan kehaibatan dia. Tiadalah siapa upaya memandang zat Tuhan dan melihat dengan sebab kehaibatan pada zat Allah Ta'ala itu. Diumpamakan dengan ibarat singa yang garang. Tiada siapa kuasa menentang mukanya, ya, dengan sebab takut akan dia tadi. Itu kalau singa. Ini bukan singa lagi hebat, pentadbir, pemilik segala-galanya. Ada dulu cerita kan, dia orang menembak singa harimau kan. Dia bila harimau dia masuk dalam kawasan rumah, dulu dalam hutan, dia patahkan tengkuk lembu tu, dia tak bawa terus, nanti diulang kali kedua dia ambil. Ulang kali kedua dia orang tembak. Ya. Jadi seorang tu dia rasa dia nak tembak juga kan. Dia nak tembak, dia buat pangkin atas. Dia tembak, dia shoot daripada atas. Jadi bila harimau tu datang round kedua nak tarik lembu tu kan, jadi orang yang biasa tu biasalah tembak. Yang seorang yang kelakar, dia siap senapang duduk atas pangkin atas. Bila harimau tu tenung dia jatuh senapang ni. Dia nak tembak, dia harimau tu tenung dia. Nasib baik dengan dia tu. Itu buat tenungan harimau tadi. Dia tak mampu nak beradab. Orang dah biasa tu lain. Ini cerita dia ni. Maka zat yang maha sempurna, Masya Allah, tak terhadap zat makhluk yang kurang serba dhaif.
Demikian juga mana Tuhan hebatnya, ganda berganda lagi. Maka manakala Tuhan berikan izin melihat dan menentang wajahnya, lalu dihilangkan haibatnya dan gerunnya, hingga dapat hamba tadi maknanya yang berjisim nurani tadi melihat akan dia, akan sebagai lihat yang tiada seumpama. Tengok tu dasar besar kita ni, dasar paling besar kita ni, tak seumpama, laisa kamitsli syai. Sebab apa? Sebab hakikat dua-dua mughayyarah, dia berbeza dulu. Allah Ta'ala zat yang qadimah, zat yang qadim, kita zat yang hadisah, yang baru. Tentu kita makhluk, dia khalik pencipta, dia wajib, kita harus wujudan, dia wajib wujud. Kita mungkin tak sama hakikat, mana boleh dapat persamaan ni. Yang ini dilihat dengan sekalian tubuh kita, diumpamakan dengan ibarat angin yang baik. Apabila bernapas dengan dia, berasalah sedap, ya, serata tubuh. Bila hembusan angin sepoi bahasa kan, kita dapat rasa senyap, satu badan berasa kenikmatan dia. Maka cara melihat terserah pada Ta'ala di akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang ia melihat. Allahumma ja'alna minhum. Demikianlah melihat Tuhan, ya, dapat tampak akan dia oleh zat kita, akan dia tidak berpihak dan tidak ada bandingan. Wallahu a'lam. Itu hakikat ni. Walhasil dapat lihat cara mana serah, dan itulah nikmat yang terbesar. Dia lihat saja wajah Allah Ta'ala, zat yang maha mulia. Maka Tuhan tanya nak lagi, dia kata tak nak lah, ya, sepenghuni syurga kata dah tak nak. Itu paling hebat. Sebelum ni Tuhan tunjuk, dia nak lagi, tunjuk lagi, hebat lagi. Dia kata tak nak dah, lepas tunjuk yang lain nak lagi. Dia penutup tamat dia telah nikmat terbesar. Ya, hilang nikmat bidadari, hilang nikmat apa semua kan, bila berdepan dengan Tuhan punya sendiri, ya, itu nikmat paling agung. Begitulah di dunia, ya, dibuka dia nikmat dengan Tuhan habis semua, yang lain selesai. Tapi cuma beza lihat je lah. Lihat di akhirat dengan mata kepala betul, ya, Tuhan berikan atra yang lebih dan cara yang layak di sana. Ada pun di sini bukan lihat mata kepala, lihat dengan mata hati, dengan makna dia musyahadah dan muraqabah, musyahadah akan Allah. Ya Allah. Kemudian kata rawi hadis ini lagi, wa bihadzal isnad an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan ini isnad, mana dengan insandaran rijal hadis daripada Nabi SAW ni bersabda ia bahawasanya dalam syurga itu ada khemah, yakni rumah semacam khemah, dia ada mahligai daripada mutiara. Masya Allah. Kita atas dunia pakai orang kan, batu kita ni, batu bata pada tanah. Sana bukan batu-batu, mutiara dia buat, yang berongga pula cantik, mujawwafah, yang sebijinya mutiara berlubang dan berceruk-ceruk semacam letaknya ke atasnya satu mahligai yang sehabis-habis, maknanya megah mahligai lah. Lebarnya 60 mil, dan pada tiap-tiap ceruk daripada khemah itu ahli, yakni anak bidadari dan khadam-khadamnya. Tiada melihat ahli, yang mana ceruk ini akan ahli ceruk yang lain berkeliling orang yang mukmin atas mereka itu. Ini apabila dapat kepada seorang mukmin akan khemah itu, dan ia pun bersedap-sedapan, berseronok daripada makna ceruk bagian dia kepada ceruk itu, mana tempat atau ke tempat, dan bergurau main dan bersenda dan bersukaan dengan perempuan bidadari, berpeluk bercium dan seterusnya. Demikianlah pada satu berceruk kepada satu, tentu maknanya kawasan kepada satu kawasan yang sangat hebat di sana itu. Berbuat demikian itu, ya. Bidadari kalau dia jenguk ke dunia tu padam cahaya matahari. Dia pun cantik kita ni, hebat. Habis isteri di dunia macam ni pula, hidung kepik kita. Tak, di sana dia lebih cantik. Tak kira kalau isteri mukmin tadi masuk ke syurga, Tuhan jadikan dia lebih cantik pada bidadari. Wah, semangat sikit dia orang. Tidak kata bila bidadari semua habis aku boleh. Tak ada macam ni.
Tapi satu-satu keistimewaan besar di sana apa? Segala sifat keburukan dicabut. Ya. Dia tak ada hasad, tak ada dengki, bahkan mereka ramai tu bermesra, seronok tu kan. Sebab orang kalau apa? Ya, dia bernikah ramai kan, dia paling seronok tanya apa? Bila isteri-isterinya bermesra. Oh, kalau dia jeling tu, tok lelaki pun sakit kepala. Ya, jadi benda tu dicabut. Sifat tu taklah cabut, tak layak duduk dalam syurga yang tempat nikmat betul. Ya, tu dia maknanya. Dan dengan ini isnad mana tadi? Habis tu. Kemudian bab ma jaa fi sifatil darajatil jannah. Bab tadi menyatakan hadis yang menerangkan sifat dan tingkat-tingkat syurga. Tetapi kira saudaraku, sungguhnya dalam syurga itu dia ada berpangkat-pangkat, ada berperingkat-peringkat tempat tinggal dia. Ada yang lebih tinggi tingkatan tempat yang tinggal, dan ada yang rendah menurut sekira saleh dalam dunia. Maknanya kau martabat keimanan lagi tinggi, makrifat dia lagi tinggi. Sebab tu para ulama dia apa? Dia bersungguh-sungguh sebelum tempoh akhir umur kita ni tamat, dia naikkan setinggi-tinggi darajat makrifat dia dengan Allah, serapat-rapatnya, seterang-terangnya, ya. Maka boleh diibaratkan tempat tinggal dalam syurga dan tingkatan-tingkatan itu sebagai ibarat rumah yang bertingkat-tingkat di dalam dunia. Maka ada yang tinggal tingkat bawah, ada tingkat-tingkat yang tengah, ada pula tingkat yang atasnya. Maka dalam syurga itu pun demikian juga lah. Tetapi di sana itu siapa yang lebih tinggi derajatnya di sini Tuhan, maka ia yang tingkat ditempatkan tingkat yang lebih tinggi. Maka itulah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi menunjukkan pada kita akan syurga tingkatannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW fil jannah, dalam syurga itu besok mi'atud darajah, dia ada 100 darajat dan masya-Allah. Ma baina kulli darajatain mi'ata am, ya, antara satu darajat tu jarak 100 tahun. Dan perjalanan berapa besar tak tahulah. Nikmat di sana benda yang akal tak boleh nak bayangkan. Mala ain ra'at wala uzun sami'an wala ala hatarin qalbil bashar. Benda yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan akal kita tak boleh nak mampu. Kita bayangkanlah hebat sana lagi hebat. Mana model terhebat ada di sana, ya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bapa kucing, nama dia Abdul Rahman bin Sakhrin, ya. Gelaran dia bapa kucing. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW di dalam syurga itu, ya, 100 tingkat dan 100 lapis semacam rumah yang berlapis-lapis. Macam mana hakikat? Serahkan dia. Jangan bayangkan macam rumah flat itu pula, macam kondominium, tak ada. Ya, sana lebih hebat daripada itu lagi. Barangnya antara tiap-tiap 2 tingkat itu sejauh perjalanan orang yang menunggang kuda 100 tahun. Bayangkan. Kuda dia punya pecut lagi, kemudian 100 tahun baru 1 lapis. Bayangkan apa besar. Maknanya apa? Tak terbayang gitu. Dia punya hebat ni. Yang ini kinayah daripada sangat luas. Dan kata Abu Isa Tirmizi pula, ini hadis hasan lagi. Kemudian masalah 13, mencapai dan mendapat darajat syurga dengan amal. Maka sungguhnya siapa membanyak ia akan amal, nasi dapat ia tingkat di tingkat syurga yang tinggi lah. Maka membanyakkan amal ialah dengan tegun beramal dan bersungguh-sungguh istighal, memberikan tumpuan dan mempermacam-macamkan amal yang dikerjakan. Mana semua bentuk amal kita lakukan walaupun sekali. Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar, supaya bila dibalas kita tidak ketinggalan, tuan. Sebagai yang disuruhkan syarak kita, tidak semata-mata mengerjakan sembahyang dan tinggal segala patuh yang lain. Mana semua kena buat, yang fardu kena buat, kemudian dilebanyakkan yang sunat. Maka demikian itu, jikalau banyak dan tekun sekalipun, saya tidak ada, tidak ia dapat mencapai tingkat syurga yang tertinggi. Kerana banyak dosa yang dikerjakan pula dengan sebab meninggalkan fardu-fardu yang lain. Dalil yang menunjukkan atas mendapat pangkat syurga
dengan amalan ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama Ramadan ya wa shalla salawat wa hajjil bait la adri ya la adri az-zakara az-zakata am la illa kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu in hajara fi sabilillah aw makasa bi ardi allati wulida biha. Qala Muaz ala ukhbiru bihadha an-nas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zarin nas ya'malun fa inna jannata mi'ata darajat adu ma baina kulli darajataini kama baina sama'i wal ard wal firdaus a'la darajah wa awsatuha wa fawqa zalik arsyur rahman wa minha tafajjaru anharul jannah fa iza sa'altumullah fas'aluhu al firdaus. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ini gubernur Nabi ke Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa puasa ia akan fardu Ramadan, mudah-mudahan tertembung insya-Allah taala pada tiap-tiap tahun serta meninggalkan segala dosa yang besar, dan sembahyang ia akan 5 waktu, mengerjakan haji ke Baitullahil Haram dikala mengerja sekali yang fardunya sekalipun. Kemudian kata rawi pada hadis ni, tidak aku ingat adakah disebut Nabi SAW akan zakat ataupun tiada. Zakat tak ingat, yang lain tu ingat. Tidak siapa kerjakan segala tersebut itu melainkan adalah mustahak atau adalah bahawa diampunkan. Ini pasti dan tentu Tuhan ampunkan segala dosa yang kecil. Adapun yang dosa yang besar itu maka berhajat kepada taubat, akan sebagai taubat yang sebenar, taubat nasuha. Kemudian sabda Nabi, jika berpindah ia dari negerinya dengan sebab mengerjakan jalan Allah ataupun tinggal di buminya yang diperanakkan dia, yang tinggal ia di bumi, terusnya tidak pindah kepada perang sabilillah dan lain. Bila dengar oleh Sayyidina Muaz akan sabda demikian itu, lalu dia bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Muaz, adakah tidak boleh hamba khabarkan pada orang-orang dengan apa yang Tuhan hamba sabdakan ini, supaya orang-orang yang tahu. Maka sabda Rasulullah SAW, jangan kamu khabarkan demikian pada semua orang. Sebab apa? Biarkan dia tersimpan, tiada orang ketahui, dan biarkan orang-orang beramal dengan bermacam-macam ibadat yang lebih daripada sembahyang, puasa, seperti berpindah pada sabilillah atau lain. Dan supaya tidak ada orang berpegang dengan satu amal saja. Kerana bahawasanya dalam syurga itu 100 tingkat. Ini kata ada hadis. Banyak tapi satu. Bermula barang yang antara 2 darajat seperti barang antara langit dan bumi. Perjalanan jauh 500 tahun. Masalah menyembunyikan ilmu pada tempat-tempatnya itu harus. Apakala disembunyikan dia itu memecutkan kepada ibadah, dan membanyak-banyakkan ibadat, seperti tersebut dalam hadis Salah 12 ini. Dan telah bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu syurga yang bernama Jannatul Firdaus, nama dia Al-Firdaus, itulah yang lebih tinggi tingkat dalam syurga daripada yang lain, dan yang terlebih elok dan lebih bagus. Dan atas itulah dipanggil atas syurga Firdaus Arsyur Rahman, aras Tuhan yang Maha Pemurah. Dan daripada
Firdaus itulah keluarnya segala sungai syurga. Dia punya muara, dia punya apa? Asal dia. Hulu dia di dalam syurga Jannatul Firdaus. Maka apabila pinta sekalian kamu kepada Allah Ta'ala dalam doa kamu, dalam doa kita jangan lupa Nabi kata mintalah Jannatul Firdaus. Sebab Tuhan tu maha kaya, dia suka kita minta, kita minta. Dia nak banding dia dengan melihat Allah Ta'ala habis semua ni. Sebab ni masih makhluk, walaupun Jannatul Firdaus dia masih lagi makhluk tu Tuhan. Nak banding dengan Tuhan sendiri, itu maknanya ru'yah adalah perkara yang amat besar. Yang ke-15 masalah, syurga itu luas tingkat-tingkatnya. Sesungguhnya telah lalu beberapa hadis menunjukkan syurga itu bertingkat-tingkat. Maka telah datang pula hadis menunjukkan tiap-tiap tingkat itu luas keadaannya. Dan satu daripada hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya, ialah anna fil jannah ana Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah mi'ata darajah law annal alamina ijtama'u fi ihdahun. Jawab dia apa? La wasa'at hum. Diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia bahawasanya pada syurga itu 100 tingkat. Bawah ni. Sebagai rumah yang berlapis, jikalau sekiranya sekalian manusia dan jin semua pakat berhimpun di zaman hadam kiamat, dalamnya satu daripada tingkat syurga yang tentulah tidak menyempit akan mereka, bahkan luas lapang lagi. Bayang sejumlah mana anak Adam jin semua masuk bau lapis pertama, tak ada apa-apa lagi, lega lagi. Bayangkan betapa besarnya pada nikmat syurga amat dahsyat sana. Allah. Dan ada tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, disebut an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ahli jannah la yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'una al-kawkab ad-durin al-ghabir bil ufuq min al-masyriq ila al-maghrib litafadal bainahum. Qala ya Rasulullah tilka manazilatul anbiya la yabluha ghairuhum. Qala bala wallazi nafsi biyadi rijalun amanu billah wa saddaqul al-mursalin. Diriwayatkan dari seorang sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya ahli syurga itu memandang mereka akan tuan-tuan yang mempunyai bilik-bilik dipandang ni dari atas mereka itu, yakni orang-orang yang tinggal di bawah, memandang ke atas sangat tinggi tingkat itu ni, sebagaimana memandang mereka akan bintang yang berkelip-kelipan di tepi langit jauh atas ni, masya-Allah, daripada sebelah masyrik dan maghrib, timur dan barat. Kerana adalah berlebih-lebihan dan berlain-lainan derajat antara mereka. Walhasil semua itu hebat-hebat lah. Dan kata mereka, ya Rasulullah SAW, itu tempat-tempat tinggal segala Nabi. Tiada boleh kami sampai kepadanya lain daripada mereka itu dengan Allah Ta'ala, dan membenar mereka itu akan sekalian pesuruhnya. Dia pun berkata kepada Nabi SAW,
ya, tidak boleh sampai kepadanya lain daripada mereka itu. Maka sabdanya SAW, bahkan boleh demi Tuhan yang diberikan tangan kudratnya itu, beberapa laki-laki yang beriman mereka dengan Allah dan membenar mereka akan sekalian pesuruhnya. Mana kalau dia mati dalam beriman, insyaAllah dapat benda itu. Atau tawaran besar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Habis. Kemudian babu ja'a fi sifatin nisa'il ahli jannah. Barata menyatakan hadis menceritakan sifat-sifat perempuan isi syurga. Tapi kira saudara ke satu daripada nikmat yang dikurniakan Ta'ala bagi orang-orang mukmin, laki-laki mukmin daripada syurga ialah beberapa banyak perempuan yang jadi penyuka hati dan berpuas nafsu dengan dia. Perempuan itu sangat cantiknya, tiada banding dalam dunia ni. Kau tengok dunia muntah habis kan. Syekh Makinuddin Al-Asmari dalam kitab Tajul Arus tadi, Allah Ta'ala buka di dalam mimpi je, ya. Dia mendengar suara bidadari. Suara itu dalam mimpi pun dengar, ya. 40 hari dia tak dengar kalam dan suara orang atas dunia ini. Lawyer dia dengar. Itu baru suara bidadari. Belum wajah dia melapun lagi, bayang tu, hebatlah. Bila dia senyum aja, pancaran nur tembus syurga, sehingga ada antara syurga mengatakan, Tuhan nak tajalli ke itu. Padahal bersenyuman gigi bidadari. Itu punya pula gongak banyak kan. Dia cabut gigi baca. Ya, muda dia lawa, ada tu tercabut lagi gigi kan. Sana tak ada. Umur dia tak ada tua, tak ada tingkat lebih kurang dalam 33 tahun lebih kurang, 32 33. Mana tengah, maknanya muda betul. Yang dah tua besok akan kembali muda, ya. Memang tempat sesuai untuk mengambil nikmat senikmat di sana itu. Jadi dikasih yang melainkan pada Tuhan. Ini mahal lagi. Bidadari itu dia tidak jatuh hati pada yang lain, ya. Dia jatuh hati hanya Tuhan jadikan pada suami dia, itu je. Itulah suami, maknanya isteri. Bila jatuh hati isterinya hanya kepada suami, itu satu sifat yang sangat baik, ya. Itu satu keistimewaan. Ini isteri pula pergi tengok orang lain, dia bangun lawa tu, dia tengok jantan ni lawa, lelaki geram, buku sepak orang gitu. Ni angin kawan. Maka kecantikan, ya, perempuan-perempuan itu adalah tersebut bagaimana hadis seperti dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dan katanya, an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna mar'ata min nisa'il ahli jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina kullatan, masyaallah, hatta yura mukhaha mukhaha. Wazalika bi anna Allah yaqul, bi anna Allah Ta'ala yaqul ka'annahum yaqut wal marjan, fa ammal yaqut fa innahu hajarun law adkhalta fihi yasilkan summas tasfaitahu la uritahu min waraih. Diriwayatkan pada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, terkenal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Sabdanya SAW bahawasanya satu orang daripada perempuan, mana bidadari syurga, isi syurga boleh nampak putih hening betisnya di luar 70 lapis pakaian, masya-Allah. Sampai tampak kepada kita otak tulangnya. Mana nak ceritakan apa? Kejernihan cantik, kulit dia terlampau halus, putih yang sangat cantik, ya. Maka betapalah kecantikan anak bidadari itu dan perempuan-perempuan syurga. Tentulah tidak ada bandingan di dalam dunia ini. Cukup mana gilang gemilang dia dengan pakaian perhiasan lebih halus daripada sutera dunia lagi, dan lebih hening, lebih cantik, lebih bersih dan bercahaya-cahaya pakaiannya. Itu semua balasan-balasan kepada orang yang beriman, ya. Maka Nabi sampai sabda seperti yang di atas itu cukup, ya. Dibawa dalil daripada Al-Quran, ia telah sabda Nabi SAW, wa zalika bi anna Allah yaqul ka'annahum yaqut wal marjan. Bermula demikian itu dengan bahawasanya Allah Ta'ala berfirman,
seolah-olah mereka itu macam yakut dan marjan, permata dasar laut mahal dan demikian tersebut dalam Al-Quran disebut. Maka ada pun yakut itu permata merah, kalau biasa kita ada 5 kan yakut, dan dikenaki di sini harga dia beratus-ribu. Iaitulah batu permata yang sangat mana hening, mana jernih dia kalau main batu tu lah hening, dia punya air gewang macam-macam. Jikalau sekira-kira dicucukkan, dimasukkan padanya benang, diperbuat seperti manik tu, kemudian dilihat akannya bersihnya dan heningnya, nasaya engkau tampak akan benang di dalam permata itu, dari luar. Demikianlah juga mana otak tulang perempuan di syurga tadi, tempat di luar pakaian dan dagingnya dan kulitnya. Mana membayangkan apa? Keindahan, keindahan di sana besok. Di antara ini adalah bidadari dan habis suami isteri dia lebih hebat. Bayangkan kalau bidadari dah hebat, dengan syarat mereka dapat sama di sana besok, habis itu. Tapi nikmat paling besar apa? Ru'yah tu paling besar. Tenggelam yang lain tadi, bidadari ke apa semua tenggelam, bila dapat lihat Allah Ta'ala tu paling besar kan. Tak ada nikmat itu semua dapat, laki perempuan semua. Atau syarat dia dibenarkan menapak dalam riyadul jannah, taman syurga. Allahumma ja'alna minhum. Habis, dan ada tersebut dalam tarhib wa tarhib wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah.